Saya rasa diri saya ni banyak dosa, banyak salah. Masa dulu, masa muda-muda, masa balik 15 tahun, banyak salah, banyak dosa, banyak perli orang, banyak mengumpat orang, kata orang, lolak macam-macam lah, kurang hajar macam-macam. Sampai sekarang pun tak habis kurang hajar ni. Jadi saya rasa saya banyak dakwah di sana 4 tajuk. Yang pertama tajuk Tauhid. Yang kita ni Maha Zero. Tajuk PRU15. Yang orang politik sekarang ni khairah sangat nak politik. Kita tengoklah nanti akan datang macam mana jadi. Yang apa yang saya kata pun dah jadi, Agung pun dah ambil kuasa. Dan dalam pada itu ada musuh-musuh akan berbuat berbagai-bagai ujian. Kemudian tajuk akhir zaman tentang Imamul Mahdi dan wazirnya, Fatah At-Tamimi. Saya buat lain daripada ustaz-ustaz lain buat. Sebab saya berguru secara direct. Dan alhamdulillah ramai yang suka. Sebab saya banyak cerita akhir zaman ni tentang baiki diri. Bukan cerita Imam Mahdi perang, Imam Mahdi perang, Imam Mahdi perang. Yang nak bersama dengan Imam Mahdi ni orang yang baik, orang yang baik. Dan perjuangan akhir zaman ni dia bawa akhlak, dia bukan bawa kurang hajar, kasar, jatuhkan orang, jatuhkan kerajaan. Bukan macam tu. Perjuangan Islam tidak macam tu. Macam Nabi lah dapat negara Islam, dia bawa akhlak. Dia bawa akhlak. Dia tidak menjatuhkan kerajaan. Orang bagi kat dia. Islam akan jadi macam tu. Tu hadis menyebut. Fa'yutawna masalah. Jadi yang jadi tentera-tentera Al-Mahdi, orang yang ingat mati, yang bertaubat, sempat taubat, buat baik. Dia tak kira muda tua. Ini tua gayut macam ni boleh jadi tentera. Nak perang macam mana? Oh, silap faham tu. Tentera-tenteranya kebanyakannya tua-tua. Yang penting baik. Apakah anda melihat darjat nubuwah dapat menolak ketentuan ilahi tersebut? Apakah malaikat maut mempertimbangkan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga dan kaum kerabat baginda? Dan apakah malaikat maut mahu bersikap bertimbang rasa terhadap baginda sebagai seorang pembela kebenaran? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Nabi ke tak nabi ke, semuanya masuk syurga dengan rahmat. Sehingga satu ungkapan yang kata-kata yang luar biasa. Kalau ditimbang tu makna kalau ditengok, kalau dinilai amalan Nabi yang sebegitu ikhlas, yang sebegitu suci, murni, sempurna sekalipun, bahasa tu dipakai oleh ulama, sekalipun ikhlas banyak sempurna, Nabi tidak layak masuk syurga dengan amalan. Ini sebenarnya nak empuk kita lah. Yang kita perasan ni, kenapa macam tu? Semua orang yang amal ikhlas Nabi terima, amal sempurna, tak ada kurang, sempurna, perfect. Ikhlas itu yang Allah terima bawa masuk surga. Tetapi amalan ikhlas yang banyak sangat, yang ikhlas sangat, yang sempurna, yang istiqamah tu, siapa yang buatkan? Siapa yang gerakkan? Siapa yang izinkan? Kuasa siapa? Walaupun Nabi, kuasa Allah. Anugerah dia, hadiah daripada dia. Tu yang Nabi boleh buat. Itu yang hadis maksudkan. Nabi pun masuk syurga kerana rahmat. Sehingga sahabat bertanya, sekalipun kau, ya, walaupun aku masuk syurga dengan rahmat. Sebab itu Nabi mengekalkan rasa takut. Apa makna rahmat, tuan-tuan? Rahmat ni maknanya bila kita semua berada di padang mahsyar, tidak ada jaminan selamat. Seorang pun tidak ada jaminan selamat. Dengan mana? Dengan amalan-amalan dia. Makna kita hanya bergantung kepada rahmat. Cuma yang menyebabkan kita seronok, aman dan tenteram kerana Allah itu dengan rahmatnya maha adil. Sebesar zarah pun tidak zalim. Jadi amal kita ni yang kita buat apa? Baik tak payah. Otak lembu betul ustaz. Gamak dia bagi kata gitu lah. Sebenarnya kita ni, saya dari dulu selalu cakap benda ni. Sebab nak dapatkan tauhid yang benar-benar mantap, yang tepat. Kita beramal ni, kita buat segala semayang, puasa semua ni perintah. Perintah Tuhan, tak boleh pandang kecil. Kita mesti buat. Kita mesti ikhlaskan, mesti sempurna, mesti banyak semua. Udah kita buat, kita anggap macam tak buat. Sampai peringkat tu yang dikatakan ikhlas, tuan-tuan. Pasal apa? Dia yang dorongkan kita nak pergi masjid, nak berzikir, nak semayang, nak bangun semayang sunat lah. Dia yang gerakkan kita nak tolong orang lah. Semua dia. Kalau bukan dia, sebab itulah ustaz-ustaz, ulama-ulama mengatakan segala-gala dari dia. Makna bermula dari dia, bukan dari kita. Kita buat baik pun daripada dia juga. Yang kata lillahi ta'ala, lupakan segala kebaikan, ingat dia yang buat.
Tak malu ke kita? Udah banyak-banyak amal tu, kamu tak sedar lagi yang buat amal yang izinkan siapa? Kamu tu sarung je. Sebab itulah istilah tu, semua orang masuk surga dengan rahmat. Ingat macam tu. Jadi tak boleh siapa pun mendabik dada. Oh, dia amalan dia banyak. Lagilah orang tu tak beramal. Bukan sama ke Ustaz? Ustaz kata rahmat yang satu tidak beramal, satu beramal dengan syariat. Tidak samalah. Satu beramal dengan syariat, dia ikut perintah Allah. Dia pun tak ada jaminan. Lagi seorang tak ada buat, langgar perintah syariat. Syariat tu disuruh buat, dia tak buat. Dia langgar perintah syariat, kena rahmat. Kalau bahasa kita, rahmat kepala otak kau. Udah tak buat syariat, langgar perintah Allah. Nak dapat syariat macam mana? Jadi masuk neraka pasal langgar perintah syariat. Yang tadi dah ikut syariat pun tak ada jaminan. Pasal apa? Nak kata lagi baik serahlah pada rahmat dia semata-mata. Dia ada kuasa. Kamu sembahyang ke dia nak masuk neraka? Boleh tak? Boleh. Tapi dia maha adil. Itu je bezanya. Kamu ni sembahyang, dia masukkan kamu neraka. Boleh tak dengan kuasa dia? Boleh. Tapi dia maha adil. Dia adalah alasan dia. Alasan dia. Sebagaimana sebelum ni saya cerita bagaimana satu orang yang mana dia tadi nama je Islam, sembahyang tidak, hafaz pun tidak. Sudah dia dah mati dekat akhirat pun ada kuasa Allah yang begitu mutlak. Sehingga dikatakan, wahai malaikat, kau suruh dia ni masuk neraka. Dia pun lari laju. Malaikat pun heran, wish, lari laju ke mana ni, nak masuk neraka laju benar. Ya Allah, ya Tuhanku, ni orang-orang ni lari laju ni nak masuk neraka pasal apa? Kau nak tahu? Api tanya dia. Malaikat tanya, hei saudara, break. Break tuan-tuan. Tak break mana nak berhenti? Kena break lah. Kamu ni nak pergi mana? Nak pergi neraka lah. Hai, dah tahu neraka kamu nak pergi. Dah dulu aku dekat dunia, aku tak pedulikan titah perintah Allah. Jadi inilah satu-satunya saat yang aku rasa aku nak buktikan. Neraka pun neraka lah. Aku nak buktikan taat aku pun akhirnya selamat juga. Hai, kalau macam itulah kuasa Allah, benarlah dia maha pengasih, maha penyayang, tak terjangkau oleh akal. Ini kita sekat kuasa Allah. Allah boleh buat macam ni. Yang ni dia tak boleh buat. Mana boleh macam tu? Ini kalau orang faham ni PKP dengan apa ni, COVID-19 ni. Sebab saya yang ceramah, pumpang saya ceramah. Jadi saya boleh katakan selalu sangat bila saya lepas sembahyang sujud syukur PKP ni melanda dunia, melanda Malaysia ni. Sujud syukur. Sebab setiap sesuatu yang Allah jadikan tidak sia-sia. Semua setuju kan? Setiap sesuatu yang ditakdirkan sia-sia ke perbuatan Allah? Tidak sia-sia. Jadi sekarang dia bagi macam ni, makan luar dah tak boleh. Kita pun pernah makan pasal aja. Apa makan tak boleh begitu begini? Banyaklah susahnya. Tapi rupanya banyak hikmahnya. Kalau dah di alam barzah, kita nak PKP macam mana tu? Boleh nak tobat lagi masa tu, nak khabat atas. Kalau di padang mahsyar nak PKP macam mana? Ini mujur nak ingatkan kita. Kita ni dah banyak nikmat, banyak rezeki, banyak macam-macam dah. Banyak sangat membazirnya. Jadi tuan-tuan kena yakin. Kalau tak dapat yakin tu, cuba dapat keyakinan. Sehingga tuan-tuan yakin, maha baiknya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ada orang masa PKP masa ni lah dia senang, masa ni lah dia mewah. Ada orang masa PKP masa ni lah dia bertobat, masa ni lah dia macam-macam dapat. Semuanya mengenai, tak ada sia-sia, tak ada. Diceritakan dalam hadis, riwayat hadis ni. Sikit lagi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, saya baca mafhum dia. Orang yang ahli neraka tadi tu, tahu tak kawat duri, biasa kita jumpa kawat duri kan. Kawat duri tu dimasukkan melalui mulut kita. Dimasukkan melalui mulut hingga bergulung-gulung sampai ke perut. Lalu ditarik. Siapa yang tarik? Budak ke? Orang tua ke? Orang ni ke? Malaikat tarik lah. Sekuat tenaga hingga apa saja tersangkut keluar. Macam kiamat, macam apa? Duri kawat tu lah. Melalui mulut. Bergulung-gulung. Jadi kita ni macam-macam kita mikir. Ya ke Ustaz? Ni hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Begitulah nak ceritakan gambaran dahsyatnya. Dahsyatnya negara yang kekal abadi. Tak boleh dah beramal lah. Kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan selama-lamanya. Sebab itulah semua orang yang mati nanti insya-Allah dikatakan. Sebenarnya begitu digambarkan. Udah masuk syurga pun menyesal. Udah masuk syurga. Sebab itu dikata kiamat tu hari penyesalan. Tak ada yang tak menyesal. Dah masuk syurga menyesal.
Ui, kalau aku tahu macam ni, kalau saja. Jadi bila tanam pokok kalau, tumbuh buah kalau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menakutkan. Di samping itu ada khabar gembira untuk ahli-ahli masjid ni. Ada khabar gembira. Ini saya buat usaha ni. Ada dua perkara saya nak tahu. Khabar gembira. Ini nak tutup dah. Yang pertama, dosa-dosa kita ini insya-Allah tuan-tuan yakinlah dengan seyakin-yakinnya berbaik sangka dan wajib mesti baik sangka dengan Allah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkan semua dosa-dosa, semua sekali. Semua, tak ada kecuali. Dengan syarat kita taubat, ya Allah, kau izinkan aku, kau taubatkan aku. Jenuh dah aku cakap taubat, astagfirullahalazim, tak taubat. Aku langgar je, sekarang ni kau yang kau taubatkan aku daripada dosa-dosa. Ampunkan aku tak buat dah. Kalau kena caranya, masanya, semua dosa kita akan diampunkan. Yang kedua, minta panjang umur untuk bersama dengan jamaah kebenaran di akhir zaman. Zaman kita ni. Jadi hikmah COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini supaya apa? Supaya makin lama kita akan terasa susahnya, peritnya, dengan duitnya, dengan kesihatannya, dengan makanan, dengan negara, dengan ekonomi, dengan politik. Akan terjadi macam tu. Tidak ada hari yang berikutnya melainkan hari yang berikutnya lebih teruk, lebih buruk lagi, lebih dahsyat lagi daripada hari yang sebelumnya. Sampai datang Imamul Mahdi baru aman. Jadi barang siapa yang dapat bertemu dengan pemimpin jamaah kebenaran, yang mana hari ni orang suka apa? Orang suka momok-momokkan. Dulu Imam Mahdi dimomok-momokkan, tak percaya. Lah ni nampaknya ustaz-ustaz penceramah dah mula berani dah cakap tentang Imamul Mahdi. Lepas tu Imam Mahdi ada banyak lagi ceritanya. Dulu tak percayalah di Nusantara. Sekarang ni agamawan cerdik pandai dah tahu, dah buat kajian dah betapa Nusantara ini merupakan rahsia semenanjung emas yang sangat-sangat dicemburui, yang sangat dihasad dengki oleh Yahudi dan Nasara, sehingga mereka membina pengkalan tentera mereka di Singapura dan di Indonesia. Mereka nak cari siapa dia Muhammad bin Abdullah ni. Mereka nak bunuh lah. Mereka nak bunuh tapi tak dapat. Hero nak bunuh mana? Kalau Batman, Superman boleh cari lagi. Ni hero. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ini dua cara. Satu taubat nasuha, satu kita minta panjang umur bersama dengan jamaah kebenaran.